Selamat sejahtera kepada pelajar. Dapat dengar kan? Dapat. Okey. Kita sambung soalan 9. Jadual 9 menunjukkan haba penetralan bagi dua set eksperimen yang menggunakan asid monoprotik yang berlainan X dan Y yang bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida. Set 1. 50 sian padu 2 mol berdiam padu asid monoprotik X bertindak balas dengan 50 sian padu 2 mol berdiam padu larutan kalium hidroksida. Haba penetralan adalah negatif 57 kJ per mol. Set 2. 50 sian padu 2 mol berdiam padu asid monoprotik Y bertindak balas dengan 50 sian padu 2 mol berdiam padu larutan kalium hidroksida. Haba penetralan negatif 55 kJ per mol. Didapati haba yang dibebaskan oleh asid monoprotik Y adalah lebih rendah. Mengapa? Mengapa haba penetralan dalam set 2 adalah lebih rendah? Fikirkan soalan tentang A2. Berdasarkan jadual 9, namakan satu contoh asid X dan asid Y. Awinesh, cuba jawab soalan ini. 9A1. Pelajar tak nak respon tu tiki itu selama ini adalah 3 lah. Minimum. Azira. Ya. Sila cadangkan asid X dan Y. Asid hidroklorik, asid nitrik. Kamu pernah sebut X ke Y dulu? Okey. Asid X, asid hidroklorik, asid Y, asid nitrik. Asid X tu betul. Kalau asid Y tu tak boleh guna asid nitrik. Pelajar harus faham kenapa haba penetralan untuk set 2 adalah lebih rendah. Buku teks. Buku surat 130. Penerangan berkaitan haba penetralan melibatkan asid lemah atau alkali lemah. Kamu tengok ini. Haba penetralan bagi berbagai tindak balas penetralan. Ya, asid kuat dengan alkali kuat dan asid lemah dengan alkali kuat. Yang pertama dan kedua ini. Kenapa apabila guna asid lemah, haba penetralan adalah lebih rendah? Kerana ini, tengok yang biru ini. Sebahagian haba yang dibebaskan semasa penetralan diserap dan digunakan untuk mengayon molekul asid lemah dengan lengkap dengan air. Faham? Jadi asid Y itu adalah asid apa? Asid etanoik. Betul. Asid etanoik. Selain asid etanoik, boleh tulis apa-apa asid organik, asid karbosid yang lain. Untuk 9A2, ini cara untuk menerangkan.
Sila tulis jawapan. Okey, kita sambung Next. Chen Xian. No. So, kamu post dalam grup. Okay. Hitung perubahan suhu bagi campuran nasi satu. Okay. Yang tadi A2 faham kan? 4 markah, first, nyatakan jenis asid dulu dari segi kekuatan asid. Asid X, bagi satu contoh, asid kuat. Mesti monoprotik lah. Sama ada asid hidroklorik ataupun asid nitrik. Asid Y ialah asid etanoik. Okay, terangkan mengapa terdapat perbezaan nilai haba peneutron itu. Asid X ialah asid kuat, asid Y ialah asid lemah. Kemudian you bagi sebab apa itu asid kuat. Asid X mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan hidrogen yang tinggi. Asid Y mengayon separa lengkap dalam air untuk membentuk kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, poin keempat, sebahagian haba yang dibebaskan diserap semula oleh molekul asid Y untuk mengayon dengan lengkap bagi membentuk ion hidrogen. Okey. Tengok soalan. Tuan tanya, kira hitung perubahan suhu bagi campuran dalam set 1. Kira H. H equals to MC theta. MC theta. Tengok set 1, M itu adalah jisim ataupun isi padu. Okay, ada 2, 50 tambah 50, 100 gram. Lepas tu C ialah 42. Theta. Kita tak ada beritahu. Okey, pelajar kena cari bilangan mol dulu. 0.1 mol. Okey, ini betul.
MB bagi 1000. Okey, ini betul. 57,000 darab 0.1. Jadi haba yang dibebaskan apabila 0.1 mol air terbentuk adalah 5,700 joule. Nak cari T. Perubahan suhu. Cari T ya. Itu cari theta lah. Cari theta. Okay, guna formula ini Q equals to MC theta. So, theta is Q divided by MC. 5,700 divided by 100 times 4.2. Okay. 13.56 degrees Celsius. Okay, good. The answer is correct. Jawapan boleh dibundakan kepada satu tempat perpuluhan. 13.6 degrees Celsius also accepted. Okay, 4 markah. Bilangan mol 1 markah. Jumlah isi padu dari 101 markah. H 5,700 joule, mesti ada unit pada setiap jawapan, setiap poin ini. Theta equals to 13.6 degrees Celsius. Okay, very good. Penjelasan. The next, Seng Hong. Ya, Eksperimen. Menggunakan sama ada ACX dan atau ACY, huraikan satu eksperimen untuk menentukan haba penyusulan. Huraian anda sertakan prosedur bersama termokimia Raja Aras Tenaga. Kamu explain prosedur. Sudah ada jawapan tak? Ada, boleh post dalam grup. belum. Kalau tak ada, kamu kena secara lisan. Oke. Langkah pertama, suka dan tuang 50 cm padu asid nitrit 2,0 mol diam padu ke dalam cawan polistirena. Langkah kedua, suka dan tuang 50 cm padu lautan nitrit hidrosida 2,0 mol diam padu ke dalam cawan polistirena yang lain. Nanti kamu kena ikut eksperimen ini. Alkali kuat guna lautan kalium hidrosida. Okey, teruskan. Masukkan termometer ke dalam setiap larutan dan catatkan suhu awal setiap larutan. Tuangkan asid nitrit 2,0 mol diam padu dengan cepat ke dalam larutan kalium hidrosida. Kacau campuran dengan termometer. Catatkan suhu tertinggi campuran. Ya, bagus. So, tadi prosedur Seng Hong itu dapat 7 markah. Okay, mesti sukat dulu, baru tuangkan. MB kena sebut bagi kedua-dua alkali dan juga asid. Dan itu bilangan mol, kemolaran itu ikut mana? Mesti ikut ni. Soalan. Saya dah bagi. Faham? MB soalan sudah bagi. Ke dalam cawan polistirena. Kalau pelajar dapat dengar dengan jelas, sila beritahu. Sekarang hujan.
Okay. Next. Pengiraan tu persamaan termokimia maksudnya adalah persamaan kimia biasa cuma ada tambah data maklumat tentang haba penyusuan berapa. Tulis macam ni. 8 itu mesti berkaitan dengan asid dan alkali yang you guna, yang you pilih untuk terangkan prosedur itu. Tambah rajaan tenaga, belajar boleh guna persamaan ion. Okay, soalan 10. Okay, tengok soalannya. Jadual 10.1 menunjukkan sifat-sifat dan susunan atom dalam dua jenis bahan P dan Q. Ada dua bahan P dan Q. Q adalah alloy, P ialah logam tulen. Logam tulen ni lembut dan kurang kuat, mudah berkarat. Alloy ni keras dan kuat, tidak mudah berkarat. Okay, gambar raja susunan atom ni seperti ini. Okay, bahan P ini adalah terdiri daripada atom barium. Q ada atom karbon. Jadi apakah nama bahan Q ni, alloy ini? Bahan Q lebih sesuai dijadikan landasan kereta api berbanding bahan P. Terangkan dari segi susunan atom, mengapa bahan Q lebih sesuai dijadikan landasan kereta api. Okay. Ataupun terangkan mengapa bahan Q ini adalah lebih keras dan lebih kuat berbanding dengan logam tulennya, 4 markah. Yunis, 这念 Jongjanen? Ada. Dah siap ke belum? Sudah. Di cari sana. Nak send pun boleh. Send jawapan. Bahan Q terdiri daripada dua jenis atom yang berlainan. Atom asing mengganggu susunan teratur logam tulen. Apabila daya dikenakan, atom sukar menggelonzor. Oleh itu, dia menjadikan bahan Q lebih keras dan kuat. Okey. Kamu kata bahan Q terdiri daripada dua jenis atom yang berlainan. Kerana kata berlainan saiz. Okay. Kehadiran atom C, atom karbon yang berlainan saiz mengganggu susunan teratur lapisan atom barium. Apabila daya dikenakan, lapisan atom barium suka menggelongsor antara satu sama lain. Okey, kamu kena terangkan untuk logam barium juga, logam tulen. Okey. Ya, kena bandingkan .
Okay, tadi Zenian punya respon ni, dia dapat 3 markah. Maka, poin kedua, 3 dan 4. Poin pertama kerana dia lupa cakap sains, berlainan sains. Okay, bagus. Okay, kita move on. Dengan menggunakan satu contoh logam tulen dan alloynya, huraikan satu eksperimen untuk menunjukkan alloy tahan terhadap kakisan terhadap logam tulennya. Jawapan anda harus mengandungi prosedur keputusan dan kesimpulan. Ini sebenarnya buku teks sebenarnya. Bab 1. Ke surat 52 dan 53. Mengkaji kakisan logam pada besi. Pada besi dan keluri ya. Tadi ini adalah keluri ya. Wei Xiang. Ada. Prosedur macam mana? Okay. Prosedur pertama ialah sediakan 2 baku besi iaitu baku besi dan baku keluli. Bersihkan kedua-dua baku menggunakan kertas pastel. Langkah Betul, kedua. ini poin pertama. Next. Okay. Lepas itu, poin kedua, masukkan kedua-dua baku ke dalam tabung uji yang berasingan. Betul. Okay. Poin ketiga, tuangkan larutan agar-agar yang mengandungi larutan cerium hexacyanoferat 3 ke dalam dua-dua tabung uji. Okay. Poin seterusnya ialah biarkan tabung uji selama beberapa hari di atas. Berapa hari kena sebut? 3 hari. Okay. Di atas rak tabung uji. Okay. Poin seterusnya ialah catatkan pemerhatian. Okay. Keputusan? Pemerhatian bagi paku besi ialah tombakan biru banyak. Terdapat banyak tombakan biru. Biru gelap tak blue. Biru gelap. Sorry. Pemerhatian bagi paku keluli ialah tombakan biru gelap sedikit sahaja. Sedikit atau tidak ada. Okay. Kesimpulan? Kesimpulan ialah baku besi berkarat dengan lebih cepat manakala baku keluli berkarat perlahan. Okey, betul, baik. Jadi keputusan bermaksud pemerhatian, kesimpulan adalah inference. Prosedur ni 5 markah. Bersihkan paku besi dan paku keluli menggunakan kertas pasir. 2. Masukkan kedua paku ke dalam tabung uji berasingan. 3. Tuangkan larutan agar-agar yang mengandungi larutan kalium hexacyanate 3 ke dalam kedua tabung uji. Sehingga melebihi paras paku besi dalam tabung uji itu. Atau sehingga paku tenggelam.
Biarkan kedua tabung uji berada di atas rak tabung uji selama 3 hari. Rekodkan pemerhatian. Okay, kalau alloy tidak akan berlaku katisan, maka tiada tombok biru gelap. Manakala besi yang banyak berkarat, tombok kan biru gelap banyak. Okay, apa tujuan menambahkan lautan kalium heksagonal berat 3 ke dalam lautan agar-agar? Tujuannya adalah untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Apabila ion ferrum 2 terbentuk, ini bermaksud logam tersebut terkakis ke besi berkarat. Jadual 10.2 menunjukkan 3 bahan buatan industri X, Y dan Z serta kegunaannya. X untuk membuat alatan memasak berkaca dan tabung didih. Y membuat topi keledar dan tangki penyimpanan air. Z untuk membuat lapisan dalam dinding relau. Berikan satu sifat yang khusus bagi setiap bahan bersesuaian dengan kegunaannya. Bagaimana 6 markah ini dibahagikan? First, tentukan nama dulu. Apakah nama X, Y dan Z ini? Okay. X ini jenis kaca. Y dan Z ini adalah Z adalah seramik. Y ini adalah sejenis bahan komposit. Kena bagi namanya dan apakah sifatnya. Next, Eunice. X ialah kaca poros silikat. Mempunyai sifat takat lebur yang tinggi. Betul. Bahan Y ialah kaca gantian. Mempunyai sifat ringan. Ringan dan kuat. Ringan dan kuat. Bahan Z ialah konkrit yang diperkukuhkan. Mempunyai sifat kekuatan regangan yang tinggi. Dinding relau. Konkrit yang diperkukuhkan, actually betul. Selain itu, seramik pun boleh. Jawapan dia tulis seramik. Tahan terhadap suhu tinggi. Okey, untuk kita sudah siap. Jadi kita bincang Selangor set 1.
Konkret dibukukan banyak digunakan untuk industri pembinaan, jabatan, kembangan dan bangunan. Nanti I cuba Google dinding relau tu boleh tak guna konkret yang kita bukukan. So, nanti I search. Okay, kita bincang Selena set 1. Darjah 1 menunjukkan susunan radas untuk menyediakan sabun dalam amal. Sepuluh siam padu minyak sawit bertindak balas dengan 50 siam padu larutan natrium hidroksida pekat. Okay, kemudian 50 siam padu air suling ditambahkan dalam campuran dan 1 spatula natrium klorida ditambahkan. Namakan tindak balas yang digunakan untuk menyediakan sabun. Junkit. Belum bangun dari tidur. Awinesh macam Awinesh, you ada tak? Ada cikgu, ada. Boleh cuba soalan 1A1. Apakah nama tindak balas penyediaan sabun? Minyak dan alkali pekat. Dia nak nama proses, bukan bahan tidak balas. Satu perkataan saja. Saponifikasi. Betul. Saponifikasi. Baik. Apakah fungsi natrium klorida dalam penyediaan sabun? Singyang? Untuk menghasilkan glycerol dan garam lemak. Dan Hana? Mengurangkan keteraturan sabun. Ya betul. Mengurangkan keterlarutan sabun atau memendakkan sabun. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas dalam penyediaan sabun. Lukis formula struktur bagi natrium palmitat dalam ruang yang disediakan. Hana, Ya, boleh cuba ni. boleh Step hantarkan. jawapan you masuk dalam grup. Okey.
Boleh. Tiga mol ni. CH3 bracket CH2 4 14 C karbon O Na. Okey, ini betul. Persamaan tengok ke teks. Minyak bertindak balas dengan alkali akan hasil gliserol dan sabun. Gliserol, ini bahagian gliserol. Gliserol H. Okay, ini gliserol. Dan Na ini dia gabung ke sini. Okay, betul lah. Just lukis satu je ni, kemudian kata ini tiga, ada tiga. Okay. Seorang murid hendak menyediakan sabun kalium palmitat. Apakah alkali yang harus digunakan? Jamie? Kalium hidroksida. Betul. Jadual 1.1 menunjukkan maklumat mengenai ejen pembersih X dan ejen pembersih Y. Tindakan pencucian dalam air liat. Untuk X, kesan minyak kekal. Y, kesan minyak hilang. Ejen pembersih manakah yang lebih berkesan dalam air liat? Terangkan jawapan anda di markah. Qting. Y. Okay. Kerana tidak membentuk kekat. Yes. Deterjen ejen pencuci Y adalah deterjen. Deterjen tidak akan membentuk kekat dalam air liat. Air liat ialah air yang mengandungi ion magnesium atau ion kalsium. Contohnya air laut. Jadual 1.2 menunjukkan pelbagai sebatian kimia yang digunakan sebagai bahan tambah makanan. X, asid ascorbic, ada dalam margarine. Y, natrium benzoat, sos tomato. Z, mononatrium glutamat dalam sup. Apakah fungsi bahan tambah makanan X? Jihan? Melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan. Okay, betul. Nyatakan satu kesan sampingan
Racun glutamat ke atas, kesihatan. Chen En, Menyebabkan sakit kepala. ya betul. Terangkan mengapa natrium benzoat bertindak sebagai bahan tambah makanan. Ziyang, Ziyang ada tak? Ya, ada juga. Dia mengelakkan makanan daripada rosak. Itu bukan point utama. Bagaimana dia mengelakkan makanan daripada rosak? Bagaimana? Dia boleh memperlahankan pertumbuhan mikroorganisme. Betul. Raja 2.1 menunjukkan sebungkus ubat gegat yang diperbuat daripada naftalina, C10H8. Yang biasanya diletak dalam almari pakaian untuk menghalau serangga yang boleh merosakkan fabrik. Naftalina mempunyai bau yang kuat. Berdasarkan teori kinetik Jirin, nyatakan proses yang terlibat dan terangkan bagaimana bau itu menyebar ke sekitar. Hairi, Proses resapan. terangkan. Zara-zara jisim sentiasa bergerak. Zara-zara bagi bau busuk bergerak dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Betul. Zara-zara jirim, bukan jisim. Fikri, Ya, Fikri, Ya. send jawapan dalam grup. Struktur Okey. atom karbon. Raja 2.2 menunjukkan lengkung pemanasan naftalina. Nyatakan jenis zara naftalina. Iza, Molekul. ya betul. Apakah takat lebur naftalina? Zixuan,
80 darjah Celsius. Yes. Mengapa tiada perubahan suhu dari B ke C? Kak Wichun? Paul Penny? Tenaga haba yang diserap adalah untuk mengatasi daya tarikan antara molekul-molekul supaya pekerja berubah menjadi cecair. So, tenaga haba diserap untuk mengatasi daya tarikan antara molekul-molekul supaya bekerja berubah menjadi cecair. Nyatakan masa apabila semua pekerja naftalina lebur. Rachel? Rachel, ada tak? Ada. Nyatakan masa apabila semua pekerja naftalina lebur. T2. Betul. Letak unit ah. Rajai 3 menunjukkan susunan redas menentukan formula empirik bagi oksidasi. Zincnya, betina balasan asid hidroklorik akan hasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen melalui bahan kimia X. Keluar. Gas hidrogen itu akan bertindak balas dengan oksigen T yang dipanaskan. Di sini ada kertas kobalt klorida kontang. Apakah fungsinya? Gas hidrogen berlebihan akan dibakarkan. Jadual 3 menunjukkan keputusan eksperimen ini. Apakah maksud formula empirik? Rocky? Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sesuatu sebatian. Bagus, tepat. Nyatakan perubahan kertas kobalt klorida kontang pada akhir eksperimen. Bakis? Cikgu, saya tak dapat. Dapat tengok Kenapa tak Google? Rian? Bertukar daripada biru kepada merah jambu. Yes. Tadi saya ada kesilapan sikit. Ini ialah masa bukan darjah Celsius. Jadi tengok unit masa tu minit. Kertas kobalt klorida kontang asalnya adalah biru. Apabila terdapat air atau kelembapan, dia akan bertukar warna kepada merah jambu. Okay. Jadi bertukar dari biru ke merah jambu. Hitung jisim bagi logam T dan oksigen. Pakis dapat tak ni? Sebenarnya cikgu saya tak sampai lagi soalan ni.
Oh, kamu belum siap. Ya, cikgu. Kenapa tak buat dulu? Sepatutnya kena tahulah. Hari ini kita akan bincang soal struktur Selangor set 1. Surenta, Sofia, Ya, cikgu. Ya, cikgu. Sofia sempat buat dah ni? Sempat. Cuba send jawapan kamu dalam grup. Surenta sudah buat ke belum Yang mana, cikgu? P2 dan 3. Belum. Okey, saya buat sekarang, cikgu. Bagi jawapan. Sofia sekali lah muka surat ni. Boleh? Sebab dia berkaitan. Semua cikgu. B, 1, 2, 3. Okay, kita tengok B1. Nak cari jisim logam T. $20.25 tolak 12.5. 8 gram. Ya. Jisim oksigen 22.25 tolak 20.25. 2 gram. Okay, lepas tu kirakan nisbah mol bagi atom T kepada atom oksigen. Diberi jisim atom relatif bagi T 64 sejak 16. Jadi jisim bahagi jisim atom relatif. Okay, ni bilangan mol T 0.125 betul. Bilangan mol oksigen 0.125 mol betul. Jadi nisbah mol 1/1. Saya dapat 2 markah, ini pun dapat. Jadi TO betul. Baik. Dan tadi 6 neutron, 6 proton. Betul. Kalau boleh jangan guna singkatan Kena label juga, tulis 6 neutron tambah 6 proton macam ni. Okay, soalan C. Mengapakah gas hidrogen dialirkan melalui tabung didih selepas pemanasan tamat? Lisun, Mengelakkan logam T panas daripada bertindak balas dengan oksigen, membentuk oksida logam semula. okey, betul, bagus. C2, bagaimanakah untuk menentukan bahawa tindak balas antara oksida logam T dan dengan hidrogen telah lengkap? Chun Siong,
mengulangi proses pemanasan, penyejukan, dan penimbangan secara beberapa kali. Sehingga jisim tetap diperoleh. Yes, betul. Mengulangi proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan beberapa kali sehingga jisim tetap diperoleh. Baik. Next. Chen Sun. Chen Sun. Ya, kerana zinc lebih reaktif daripada hidrogen. Betul. Zinc lebih reaktif daripada hidrogen. Untuk menentukan pembelaan zinc oksida tak boleh guna cara penurunan oleh gas hidrogen. Nanti sekaligus baru saya share skema sampai mana kita bincang lah. Okay. Next. Shimin. Nyatakan kumpulan unsur A dan S. Kumpulan 1. Tuh. Ini pelajar tengok nombor proton. Nombor proton boleh tulis susunan elektron. 1 elektron valence bermaksud kumpulan 1. Kerana ada atom R dan atom S mempunyai 1 elektron valence. Okay, Avinesh. Persamaan Ya, cikgu. kimia. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara R dan air. Lithium dengan air. Sudah? Belum, cikgu. Sudah belum? Belum, cikgu. Saya tanya pelajar lain dulu ah. Azira, antara unsur A dan S mana lebih reaktif bila bertindak balas dengan air? R. Ya ke? Ingat balik bagaimana kereaktifan unsur kumpulan 1 bila menuruni kumpulan. A. Lithium. S. Natrium. Bila menuruni kumpulan 1, macam mana kereaktifannya? Azira, bagaimana kereaktifan unsur kumpulan 1 bila menuruni kumpulan? Unsur kumpulan 1 ini dia nak mencapai susunan elektron, oktet atau duplet yang stabil dikena membebaskan elektron. Apabila menuruni kumpulan, daya tarikan antara nukleus dan elektron valence ini semakin lemah. Maka
Semakin senang atom itu melepaskan elektron. Jadi bila menuruni kumpulan 1, kereaktifan meningkat. Ingat balik ni form 4 punya. Awinesh sudah P1. Sudah cikgu, sudah. Okay, sebutkan. 2R bertindak balas dengan 2 air membentuk 2R hidroksida campur dengan hidrogen. Formula hidrogen Hidrogen macam mana tulis? H2. Okay. Bagus. Okay, Azira, saya nak you terangkan jawapan P2 ni. Azira? Saya tak tahu. Dah lupa Ini konsep ini tak boleh lupa tau. Kena study balik lah. Okay, kamu kena lulus. Zhenxian jawab B 2 dan 3. 2 dan 3. Bagi answer 2 unsur X. Sebab unsur X mempunyai bilangan proton yang lebih banyak berbanding dengan unsur R. Tak perlu point tu. Tak apa, you teruskan. Elektron valence bagi atom X lebih jauh daripada nukleus berbanding dengan atom R. Next. Daya tarikan elektrostatik bagi atom S lebih lemah berbanding dengan atom R. Lepas tu? Atom S lebih mudah untuk melepaskan elektron. Electron valence. Ya, okay. Yang itu point kedua tak perlu sebut elektrostatik lah. Just daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence dah cukup. Okay. Mesti guna istilah daya tarikan antara nukleus dan elektron valence. Okay, point pertama banding jarak antara nukleus dan elektron valence. Semakin menuruni kumpulan, semakin banyak bilangan petala yang berisi elektron, maka jarak antara nukleus dan elektron valence bagi atom itu semakin jauh. Jarak antara nukleus dan elektron valence bagi atom R lebih jauh. Daya tarikan antara nukleus dan elektron valence bagi atom R lebih lemah. Atom S lebih lemah. Maka atom S lebih mudah untuk melepaskan elektron valence. Lukiskan susunan elektron bagi seperti yang terbentuk bila unsur S bertindak balas dengan gas oksigen membentuk pepejah putih. Seng Hong? Ya. Boleh send jawapan kamu di grup. Belum siap. Lepas siap send Okay. Yang 3 ini sangat penting mesti menguasai. Semua jawapan mesti ada perbandingan.
Jawapan mesti sebut atom, jangan sebut unsur. Okay. Ya, ini caranya. Soalan 5. Raja 5 menunjukkan susunan radas mengkaji kinabas redox. So, pelajar kena pasti mana satu ialah ejen pengoksidaan. Okay. Tunjukkan arah pengaliran elektron. Senin. Halo? Ada cikgu. Nanti ya. P ke Q ke Q ke P. Electrode P. Start dari P ya. Toh? Electrode P ke Q. Betul. Apakah fungsi asid sulfrik cair? Wei Xiang. Untuk membenarkan pergerakan ion bagi melengkapkan litar. Betul. Membenarkan pergerakan ion bagi melengkapkan litar. Eunice. Persamaan setengah bagi tindak balas di elektrod P. Ada Eunice? Ada. Sebut. Seng Hong begitu lama buat ini ha. Tak payah guna jangka lukis lah. Ini sudah siap? Tak. Persamaan setengah. Persamaan setengah hanya melibatkan ion. Okay. Yang ada menunjukkan perubahan nombor pengoksidaan. Ni. Iodida, kalau ini ion mengenat. 7. Uraikan ujian kimia menentukan hasil yang terbentuk. Xingyang. Menambah beberapa titik kanji
Kedua, warna lautan bertukar daripada perang kepada biru tua. Tuh, menambahkan berapa titik lautan kanji, warna lautan bertukar dari perang ke biru tua. Yes. Seng Hong dan Eunice. Seng Hong sudah send. Seng Hong lukis. S dengan oksigen. Jadi dia bentuk S2O. Seng Hong lukis apa? S2O lah, mana ada benda macam ini punya. Salah. Boleh delete jawapan lah. Yang betul punya bukan macam ni. Eunice? Dua I negatif menghasilkan I2 tambah 2 elektron. Macam ni, baru parent, okay? Eunice sudah lukis tak gambar raja susunan elektron bagi S2O? Soal 4C. Belum. Hana? Ya, saya. 4C dah lukis eh? Ya. Dah. Boleh share jawapan? Boleh kejap cikgu. Okay, Jenin, huraikan ujian kimia menentukan hasil yang terbentuk. Oh, ini Sinyang sudah jawab apa ya? Jenin jawab 5C3. Perubahan nombor pengosian iodin dan tiang balas ini. Bertambah dari negatif 1 kepada 0. Merujuk kepada, okay, kita cek jawapan Hana. Tak betul juga. Na2O lah, or S2O. Qting? Qting respon, you buat apa? Share jawapan ni. 4C yang betul. Senang group Jadi, merujuk kepada tindak balas berlaku di elektrod Q, apakah perubahan warna kalium manganat 7 berasid? Yihan? Daripada warna ungu kepada tidak berwarna. Betul, bagus. Chen En, apakah fungsi lautan kalium manganat 7 berasid dalam tindak balas ini? Sebagai enzim pengoksidaan. Betul. Tulis persamaan kimia, persamaan setengah bagi tindak balas ini. Jiang? Share dalam grup. Okay.
Hairi, Ya, cikgu. apakah perubahan nombor pengoksidan mangan dalam tindak balas ini? Berkurang daripada positif 7 kepada positif 2. Betul. Cadangkan satu bahan yang boleh menggantikan larutan kalium manganat 7 berisi mendapatkan hasil sama di reaktor P. Fikri? 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 Ya, cikgu. Kamu tengah belajar ke you kat jalan-jalan di luar? Tak. Di luar sekarang? Tak, kat rumah. Cadangkan satu bahan yang boleh gantikan larutan kalium manganat 7 beracid. Boleh guna ejen pengoksidan apa? Ejen pengoksidan yang lain, cadangkan. Seng Hong sudah betulkan H2O S natrium jadi 2/8. Oh, okey, betul. Ini caranya. Ya. Lepas tu yang tulis setengah persamaan bagi penurunan mangan ion mangan 7 MnO4 negatif Mn2 plus H2O. Okey, betul. Tapi tulisan tak jelas lah. Ini H plus, tulis jelas sikit. Ini minus, tulis panjang sikit. Macam mana Fikri, you nak ambil SPM soalan yang senang macam ini, sampai sekarang kamu pun tak ada respon. Cikgu. Air klorin. Betul, air klorin. Air bromin boleh tak? Air bromin pun boleh. Ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid. K2Cr2O4. Soalan 6. Raja 6 menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba pemendakan bagi pamendiosulfat. Dibagi MV bagi larutan natrium sulfat dan larutan pamendionitrat itu 50 siempadu 1 mol berdiempadu. Suhu awal larutan pamendionitrat 27, suhu awal larutan natrium sulfat 28. Suhu tertinggi campuran 33.5. Apakah yang dimaksudkan dengan haba pemendakan dalam eksperimen ini? Iza?
Haba pemendakan ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol plumbum 2 sulfat termendak daripada larutan aqueous yang mengandungi ion plumbum dan ion sulfat. Ion plumbum 2, bracket 2 itu kena tulis. Right. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Zixuan? Apakah putih terbentuk? Okay, betul. Setelah itu, pelajar boleh tulis suhu campuran meningkat. Hope ini Ya. sudah jawab kira tak? Sudah kira ke belum? Sudah. Share muka surat ini. Jawapan kamu dalam grup. C dengan D. Perubahan haba perubahan haba dengan perubahan suhu tak sama. Perubahan suhu bermaksud kita. Perubahan haba ialah H equals to MC kita. Bersama ion betul. Okay, Q equals to MC kita 50 tambah 50 darab 4.2 darab 6. Nah, dapat 6 ini kena suhu akhir tolak suhu awal. Suhu awal ialah suhu purata lah. Campuran lautan, kedua lautan itu. Okay. Okay, dapat 2520 joule. Betul. Lepas tu, nak kira delta H. Nak kira bilangan mol dulu. Okay, bilangan mol untuk kedua ion plumbum 2 dan ion sulfat samalah. Ada tulis salah satu pun dah okey. Okay, MB bagi 1000, 0.05 mol. Okay. Okay, delta H equals to Q per N 2520 per 0.05. Okay, dapat joule per mol, tukar kepada kilojoule per mol. Okay, baik. Okay, tepat. Jawapan akhir mesti tanda negatif, jangan lupa. Dan juga unit. Lukis rajah aras tenaga bagi tindak balas ini. Shooting. Tadi saya minta you jawab punya, orang lain sudah jawab kan? Tempat C dengan ni jawab. Sekarang saya nak you buat ini. Oh. Eksperimen ini diulangi dengan menggunakan 50 sien padu larutan plumbum 2 nitrat dan 50 sien padu larutan kalium sulfat.
Tadi guna natrium sulfat, sekarang tukar kepada kalium sulfat. Apakah perubahan suhu untuk tindak balas ini? Rachel? 6 darjah Celsius. Mengapa? Yang suhu air tolak suhu awal. Yalah, dia F2 I tanya. Pembentukan plumbum 2 sulfat hanya melibatkan ion plumbum dan ion sulfat. Tuh. Pelajar kena tahu persamaan ion tu. Ion plumbum 2. Jangan lupa ada 2 ini ya. Qting. Kenapa lambat? Soalan 7. Darjah 7 menunjukkan penukaran. Qting sudah siap ke belum? 等一下了，我这 Penukar gantian sebatian organik dari satu siri homolog kepada yang lain. Kita masih ada masa 20 minit boleh bincang satu soalan ini ya. So stay focus. Pelajar kena tahu semua tindak balas ini. Compound Q melalui pembakaran karbon dioksida air. Sebatian Q pun boleh mengalami pengoksidaan bentuk sebatian R. Q dengan R bentuk sebatian S. Okey. Alkin ini melalui penhidratan bentuk sebatian Q. Jadi daripada sini ni, kamu sudah boleh tahu siri homolog Q ni ialah apa. Okay. Jisim molekul relatif bagi alkina P ialah 42. Tentukan formula molekul bagi alkina P. Namakan alkina tersebut. Rocky? Tengah buat. Lepas share jawapan ya. Okey. Sebatian Q boleh dihasilkan daripada alkina P melalui tindak balas penhidratan. Nyatakan keadaan dan reagen yang digunakan bagi penukaran alkina P kepada sebatian Q dan tulis persamaan kimia bagi tindak balas ini. Maka Ruian B1 Ruian online ke tak? Ibu apa? Low. Ruian boleh respon? Paukis? Paukis? Ya, cikgu. Soalan ini sudah buat ke belum? B1. Saya belum buat. Boleh buat sekarang? Okey, cikgu. Okay, Ruian boleh buat B2. Tak respon bermaksud mungkin belajar tak fokus lah. Tengah buat benda lain lah. Atau mute sound.
Surenta, Ya, cikgu. dah kira ke belum? B2. Tengah buat. Cepat sikit Share jawapan. C1, lateks menggumpal apabila sebatian A ditambahkan. Sebatian ini boleh menggumpalkan lateks. Kena pasti sebatian R. Sofia. Asid propanoik. Asid propanoik. Lateks juga boleh menggumpal selepas dibiarkan semalaman. Terangkan bagaimana proses ini berlaku. Bisun. Bakteria dalam udara masuk ke dalam lateks. Aktiviti bakteria dalam lateks menghasilkan asid laktik yang mengandungi ion hidrogen. Ion hidrogen bercas positif daripada asid meneutralkan cas-cas negatif pada permukaan membran protein. Zarah-zarah neutral ini berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran pecah. Polimer getah terbebas dan berkumpal dengan bergabung untuk membentuk gumpalan getah yang besar. Betul. Bakteria merembeskan asid laktik, ion hidrogen dalam asid laktik yang bercas positif, meneutralkan membran protein molekul getah yang bercas negatif. Molekul getah berlanggar antara satu sama lain, membran protein pecah dan zarah-zarah getah berkumpal. Kita tengok aras tenaga bagi minyak baras tambang biosulfat negatif 50.4 kJ per mol. Betul. Baik. Cara kita nak tentukan formula molekul bagi alkina P sudah diberi GC molekul relatif. Kita tahu alkina ini dia ada formula AM CnH2n. Jadi CnH2 yang paling kecil ialah CH2. Jadi bracket N equal 42. N ialah 3. Gantikan dalam C3H6. Jadi namanya bagi propina. Betul, bagus. Lepas tu Palkis punya kami masih tunggu Dan juga Ruyen punya. Ruyen ada buat tak? Ruyen. Palkis tadi you buat soalan mana? Chen Sun. Saya buat B1. Kamu buat B7, B1 B2, Ruyen tak ada respon. Surenta sudah siap B2. Sudah, cikgu, sudah hantar. Sebatian Q mengalami pembakaran lengkap. Sebatian Q adalah propanol. Formula propanol ialah C3H7. Surenta betulkan ini C3 bukan 2.
Okey, cikgu. Okay, C3H7OH plus 9/2 O2 form 3 CO2 plus 4 H2O. Okay, ini betul-betul, cuma ini dia silap, ini 3 sepatutnya. Okay, kira bilangan mol CO2. Okay, soalan dia bagi isi padu kan? Okay, 7.2 bagi 4. 0.3 mol. Okay, soalan nak belajar cari bilangan mol sebatian Q yang terbakar. Dalam persamaan, okay, 3 mol CO2 ni dihasilkan oleh 1 mol propanol. Okay, 0.1. Okay, betul. Surenta, ini boleh you jangan terbalik tulis tak? Okay, lain kali kena ini dulu bawah, macam terbalik ya. Okey, okey. Okay, penghidratan alkina suhu 300 Celsius. Makin asid fosforik dan pakis kena include tekanan. Tekanan berapa? 60. 60 atmosfera. Jadi ini you kurang 1 makan ni. Okay. Jadi you dapat 4 saja kerana you tak nyatakan tekanan 60 atm tu. Soalan terakhir. Sebatian Q bertindak balas dengan sebatian R dengan kehadiran asid sulfurik pekat untuk membentuk sebatian S. Okay. Asid propanol dia bertindak balas dengan asid propanoik dengan kehadiran asid sulfurik pekat menghasilkan apa tu? Sebatian S. Namakan sebatian S ikut penamaan IUPAC. Lukis formula struktur bagi sebatian S. Nyatakan sifat istimewa bagi sebatian S. Chun Xiong. Propyl propanoid. Propyl propanoid. Formula struktur. Sifat istimewa apa? Sifat istimewa berbau buah-buahan. Berbau. Okay, berbau buah-buahan. Bau wangi buah-buahan. Formula struktur. Saya singkat grup. Okay, saya ambil kehadiran 2 orang tak hadir. Pak Witron dengan Chun Kit tak datang ya. Apa tahu you punya jawapan macam skema punya. Cara dia
Sengit ya, you pun sengit macam dia. Tengok skema Copy. punya. Tengok skema kan? You sendiri tahu lukis tak kalau tak ada skema? Tak tahu lengkap kan. Lukis popil dulu bahagian kanan ni. Okay. Bahagian kanan sini. C double bond O dengan O ini boleh bahagi kepada 2. Bahagian sini ialah dari alkohol. Bahagian kiri dari asid karboksilik. Ya, ada skema pun pelajar ada rujuk skema lagi baik daripada tak rujuk lah. Kurang-kurangnya you ada belajar sesuatu lah. Okay, terima kasih kepada semua pelajar yang mengikuti PTPR Kimia pagi ini. Sila teruskan buat 3 lagi soalan esei ya. Kita minggu depan akan bincang. So, saya nak bagi sikit pesanan. Esok kan ujian pengesanan kimia. Tolong bersedia. Okay, sebelum pukul 8 itu semua pelajar harus sudah pukul 7 sudah mau ready. Siap makan dan mandi dan berus gigi. Jangan macam ni letih ke apa pergi ambil exam nanti you tak cukup semangat. Kena ready ya. Makan dan sudah bersihkan. Sudah mandi. Faham tak? Jangan rujuk kepada buku, kawan, apa-apalah. Okay, rujukan perbincangan peniruan tidak dibenarkan. Sila jujur buat sendiri. 40 soalan objektif. 1 jam 15 minit saya bagi. Saya bagi extra you 15 minit. Jadi saya akan off-kan respon pada 10.25. Pelajar yang tak jawab itu, dia akan dapat kosong markah. Siapa punya jawapan sama punya dengan kawan pun akan dapat kosong markah. Kalau tempat salah, dia pun salah 100% lah yang copy paste punya. Pelajar tak boleh nak meniru punya sebab semua soalan bagi setiap pelajar, dia akan tak sama urutan. Jawapan pun sama, tak ada. Saya sudah shuffle option order and question order. So tak ada masa untuk kamu bagi bincang. Kalau tidak, saya akan singkatkan masa jadi 1 jam saja. So, harap faham. Okay, terima kasih semua. Good luck for your UP. Sama kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih, Cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.